Okey, baik. Kita mulakan insya-Allah. Okey, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al Qur'ana 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawata ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Saya kira tak terlambat lagi saya nak ucapkan selamat hari raya Aidul Fitri minal aidin wal faizin, kullu am wa antum bi alfi khair, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan kita harapkan pada saat ini, pada ketika ini dalam bulan Syawal, Allah telah mula memperlihatkan kepada kita tanda-tanda kita telah menerima keberkatan Ramadan. Bukankah di antara kenikmatan orang yang sempat melalui bulan Ramadan ini dan dia sempat merasai sepenuh sepanjang bulan Ramadan, dia keluar daripada bulan Ramadan menyambut Aidul Fitri dan sekarang ini masih lagi dalam bulan Aidul Fitri, bulan Syawal, maka Allah pada saat ini telah memperlihatkan serba sedikit, paling kurang serba sedikit, tanda-tanda keberkatan yang telah Allah berikan kepada manusia. Dia jadi satu muhasabah untuk kita bersama tuan-tuan sekalian, adik-adik sekalian. Sebabnya keberkatan ini maksudnya adalah pertambahan kepada kebaikan yang tidak disangka-sangka. Jadi kita boleh tengok dari kita tuan-tuan sekalian saat ini, adakah kita telah diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda kebaikan tu, tanda-tanda keberkatan itu? Adakah kita keluar daripada Ramadan? Adakah kita menjadi lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya? Ataupun na'udzubillah, kita keluar daripada Ramadan, barangkali kita punya akhlak, kita punya perbuatan tidak melambangkan kita telah ditarbiah oleh Allah dalam madrasah Ramadan. So mudah-mudahan apa yang kita buat dalam Ramadan kita konsistenkan, kita istiqamah dan kita berterusan melakukan perkara tersebut dan kita tambah baikkan apa lagi perkara yang kita tak buat sebelum Ramadan itu, insya-Allah. Mudah-mudahan ini satu pengalaman indah tuan-tuan sekalian, kita dapat bertemu Ramadan baru ini. Dan jangan kita hancurkan pengalaman indah kita dalam Ramadan ini dengan kita melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik tuan-tuan sekalian, saya berhajat untuk habis sedikit awal pada hari ini, ataupun sebab memang awal tu 9.30 lah, tapi sebab kita termula sedikit lewat, memang target tepat 9.30 saya nak kena habis, sebab saya kena bergegas ke tempat lain pula lepas ni. Okay? Baik tuan-tuan sekalian, tanpa memanjangkan kalam, kita terus masuk pada topik yang kita nak sambung daripada sebelum raya lagi rasanya. Puasa itu kita ada buat tak tadabbur surah Baqarah? Ada kan? Oh tak ada? Oh tak ada, sebab kita buat tadabbur 30 kan di Facebook. Kiranya sebelum Ramadan lah kita last bertemu untuk tadabbur surah Al-Baqarah ni. Saya kira kita kena refresh serba sedikit tu sebenarnya, sebab takut telah dipengaruhi dengan ketupat palas, dengan dengan nasi impit, dengan ketupat rendang. Barangkali mungkin dah menyebabkan kita serba sikit dilalaikan ataupun terlupa. Ada perasan tak satu doa yang saya baca di awal tadi tuan-tuan sekalian? Saya baca dua doa. Yang pertama, Allahumma ij'al Qur'ana 'azima rabi'a qulubina itu. Dan selepas itu satu doa yang saya kira semua orang hafal, Allahumma arhamna bil Qur'an. Ada satu ayat tu yang kita baca, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Sambung. Allahumma dzakkirna minhuma nasina au nusina. Ini saya nak bawa kepada teman sekalian berkaitan dengan apa benda saya sebut tadi. Sebab barangkali ramai daripada kalangan kita yang kita dah lama tinggal surah Baqarah ni, mungkin terlupa kan. Dan istilah kita hari ni, kita rasa macam kita terlupa lah benda ni. Tapi Nabi pernah sebut, bila mana dia berkait dengan Al-Quran, dia tak pernah jadi kesilapan manusia yang melupakan benda tu. Tetapi apa benda? Syaitan yang telah melalaikan dan telah melupakan.
Jadi dalam bahasa Arab, kalau kita nak mengatakan Allahumma dzakkirna min huma, yang kita ni telah dilupakan oleh syaitan, bukan nasina. Dia kena sebut sebagai nusina. So kita yang dilupakan, bukan kita yang melupakan. Kita telah dilupakan. Sebab membaca Quran, mendapat mukjizat Al-Quran, mendapat kenikmatan membaca Quran, itu adalah anugerah daripada Allah. So bila Allah nak cabut, mana kita telah dilupakan tuan-tuan sekalian. Bukannya kita sengaja melupakan, kita telah dilupakan. Walaupun mungkin sebab kita tak mengulang ke, sebab kita tak revise ke, tapi kena ingat, kerja untuk deviate manusia daripada petunjuk kebenaran Al-Quran adalah kerja siapa? Syaitan dan iblis. Maka pada hari ini nusina, kita telah dilupakan oleh Allah dan oleh syaitan, laknatullah, dan iblis laknatullah. Baik tuan-tuan sekalian, saya tak berhajat untuk ulang balik. Anda boleh refresh di Tadabbur Center je lah, di live-live sebelum ni, untuk anda revise balik. Hari ni kita nak sambung ayat yang ke-61 lepas kita berhenti pada ayat ke-60 sebelum ini, iaitulah yang bermula daripada ayat 61 lah kita nak bincang. Saya target sampai ayat 74 hari ni. Oh, nampak macam banyak kan? Itu adalah benda yang bersifat idea je, berlaku ataupun tidak wallahualam. Ideanya adalah kita nak berhenti pada ayat 74 pada hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita diberikan keberkatan masa itu. Baik, teman-teman sekalian, kita masuk ayat ke-61 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum wa duribat 'alaihimudh dhillah wal maskanah wa ba'u bighadabin min Allah dhalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Terjemahan secara ringkas untuk tuan sekalian, ini cerita pasal Bani Israel yang dah mula muak dengan satu makanan. Saya tak nak ceritakan terjemahan dia panjang sangat. Saya ringkaskan untuk bagi anda mudah faham. Ayat ini menceritakan tentang Bani Israel yang dah mula muak dengan satu makanan. Apakah makanan yang telah dikurniakan kepada Allah pada mereka sebelum ni? Apakah makanan yang telah dikurniakan Allah pada mereka sebelum ni? Manna wa salwa. So gambarannya dibagi tahu pada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, tak ada makanan lain ke? Hari ini manna wa salwa, esok salwa wal manna. Kan? Esok lagi manna wa salwa. Lepas tu salwa wal manna. Tak ada makanan lain ke ya Musa? So dia mengadu pada Musa alaihissalam, tak ada makanan lain ke? Dan Allah menggunakan ayat lan nasbira ala ta'amin wahid. Mereka tidak mampu bersabar dengan satu makanan. Nasbira, mereka tak mampu nak bersabar dengan satu makanan. Sebelum ini kalau kita gambarkan, manna wa salwa adalah satu makanan yang sangat special, satu makanan yang menjadi anugerah kepada Bani Israel. Ini anugerah tuan-tuan sekalian. Pada hari ini nak jumpa manna wa salwa susah. Tapi Bani Israel dapat makanan terbaik untuk menjaga hati mereka. Sebab Allah turunkan makanan kepada Bani Israel bukan untuk jaga fizikal mereka agar tidak lapar. Peranan makanan yang kita telah bincang pada kuliah sebelum ini, peranan makanan adalah untuk menjaga hati. That's why apa yang kita makan akan menentukan apa hati kita jadi. So Allah target bagi manna wa salwa, the best food kepada mereka untuk jaga hati mereka. Tapi hakikatnya mereka telah menjadi muak, mereka tak sabar, mereka tak bersyukur. Maka dia kata, tolong datang kepada kami. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana. Tolong doa kepada Allah ya Musa, yukhrij lana mimma tunbitul ard. Makanan yang akan ditumbuhkan daripada bumi, min baqliha. So dia nyatakan list. Oh, ini hebat Bani Israel. Dia bukan minta makanan lain je, dia nyatakan list nak makan apa. Macam kita pergi kedai, mana kedai makan, minta nasi goreng Pattaya, saya tak nak timun, nak kacang pis lebih, kan? Macam itulah gambaran dia. Dia bagi every detail untuk makanan apa yang dia nak makan tu. Oh dahsyat. Dah dapat manna wa salwa, benda yang indah, benda yang berkhasiat untuk mereka, dapat fiber, karbohidrat, protein komplit. Which mean untuk fizikal pun Allah dah bagi makanan pada mereka, untuk makanan rohani pun Allah dah jaga untuk mereka. Sebab perintah Allah untuk buat makanan kena cari apa benda? Yang apa? Yang halal. Halal saja ke? Tayyiban. Kulu min halalan tayyiban. Kena makan daripada halal lagi baik. Sebab itu, oh ni halal. Oh ada cok halal, makan belaka. Tak.
Allah tambah lepas itu tayyiban. Tayyiban ni maksudnya apa benda? Yang baik. Halal lagi baik. Maksudnya macam mana? Semua makanan, kalau kita pergi makanan-makanan yang tidak sihat pun dia ada cok halal. Semua ada cok halal. Tapi yang baik macam mana? Yang kita, ia akan menjaga kesihatan kita, ia akan menjaga hati kita, yang tidak menyebabkan kita malas untuk beribadah kepada Allah. Maka halal lagi baik sangat penting untuk menjaga kesucian hati. So, bila hati manusia ni suci, bila hati manusia ni bersih, tindak tanduknya akan cantik. Jadi pada asalnya, pada fizikalnya, Allah jaga belah kedah kepada Bani Israel ni. Which means sepatutnya, supposedly, Bani Israel jadi baik dah. Makanan dia jaga, halal lagi baik pula tu. Tapi kenapa Bani Israel still kufur kepada Allah? Silap. Kenapa Bani Israel masih lagi tidak beriman dengan sebenar-benarnya? Sebab apa? Jawapan dah ada dah pada kuliah sebelum ni. Kita dah bincang dah benda ni. Kalau ikutkan, makanan dia dah baik dah. Lebih baik daripada kita makan pada hari ni. Zaman dia tak ada KFC lagi teman sekalian. KFC tak ada, kambing golek tak ada lagi. Kalau ikut makanan dah cukup bagus dah dia makan, tapi kenapa tak jadi baik lagi? Sedangkan saya sebut tadi, Ustaz sebut tadi, siapa makan makanan yang baik, hatinya akan jadi baik. Supposedly dia jadi baik lah Bani Israel ni sebab makan makanan yang baik. Tapi bab apa pula? Kenapa tak jadi baik lagi? Sebab apa? Sebab Allah bagi tahu, ya Bani Israel, aku dah jaga dah makanan fizikal kamu baik-baik belaka dah. Tapi kalau kamu kufur ingkar lagi kepada Allah, ini bukan salah aku dah masa ni. Tapi Allah bagi tahu kesalahan mereka adalah mereka menzalimi diri mereka sendiri. Sebab sikap zalim yang ada pada diri mereka tu, zalamu nafsan, mereka menzalimi diri mereka sendiri. So Allah bagi tahu kepada Bani Israel selepas perintah makan makanan yang mana wasalwa itu, dan Allah bagi tahu kalau kamu still tidak beriman kepada Allah, masa ni bukan salah aku lagi dah. Aku dah completekan, aku sempurnakan makanan terbaik untuk kamu, tapi kamu tidak beriman lagi kepada Allah. Masa ni kamu telah memilih untuk menzalimi diri kamu sendiri. Zalama nafsan, kamu telah menzalimi diri kamu sendiri. Okey, jelasan setakat ni. Sambung dengan ayat tadi. So bila dia minta kepada Nabi Musa, aku dah muak, aku dah tak nak, aku dah meluat makan dengan satu makanan saja. So dia minta list kepada Nabi Musa. Tolong doa pada Allah, minta list makanan ni. Apa list makanan yang dia minta? First, kita akan jumpa dia minta apa? Kayu, sayur. Okey. First kali dia minta baklun, min bakliha tu. So makanan yang pertama yang diminta kepada Nabi Musa untuk minta doa pada Allah, makanan pertama adalah baklun. Bakliha dekat sini. Kenapa dia tertukar? Ni bakliha ini, first makanan adalah baklun. Baklun ini maksudnya adalah herba-herba, green herbs ataupun herba-herba hijau. Ini adalah baklun. Okay, tu first. So ni list dia. Tak kurang ada 5 ke 6 makanan yang diminta. Dahsyat. Sekali minta nak 6 makanan sekali. Satu, green herbs ataupun herba-herba hijau. Dan kedua adalah wakithaiha, ataupun kita katakan sebagai kithaun. Baklun yang pertama, yang kedua adalah kithaun. Kithaun ini maksudnya adalah cucumber ataupun timun. Dahsyat kita minta timun tu. Kita hari ni timun nasi lemak tu kita asing siap-siap dah. Tapi dia minta timun tu sekalian. Dia minta timun. Tapi jangan anda pelik. Kenapa dia minta benda tu? Dia ada sebab. Kenapa dia minta herba? Kenapa dia minta timun? Ada sebab. Dia pun cerdik juga teman sekalian. Dan anda akan minta benda yang anda tahu, betul? Anda tak akan minta benda yang anda tak tahu. Sedangkan mereka, pada hidup mereka ni, makanan yang telah didedahkan kepada mereka adalah manna wa salwa aja. Tapi sekarang menjadi persoalan kita adalah, dari mana mereka tahu yang ada cucumber, ada timun? Yang kedua, daripada mana mereka boleh tahu, daripada mana dapat datangnya herba-herba hijau ni? Makanan yang pernah mereka kenal dalam menu tu ada manna, ada salwa aja. Tak ada makanan lain. Tang mana mereka boleh tahu ada timun ni? Nanti saya akan cerita. Ada jawapan dia dekat dalam ayat ni je sebenarnya. Okey. Kithaiha, timun. Lepas tu, wa kithaiha wa fumiha. Fumun. Maksudnya mana? Fumun. Fumun ni garlic, apa benda? Bawang putih. Dia minta bawang putih. Fumun. First kali dia minta apa tadi? Ulang ramai.
herba hijau. Yang kedua dia minta apa lagi? Mentimun. Timun lah, mentimun. Betul lah, mentimun. Yang ketiga dia minta apa? Bawang putih. Saya nak betulkan sekalian, timun kat sini bukannya tembikai. Orang Kelantan dia faham timun tu tembikai. So anda kena faham timunnya timun hijau tu. Okey, bukan timun tembikai, okey. So full moon bawang putih. So 3 dah. Lepas tu fumiha wa adasiha. Dia minta pula adasun. Adasun maksudnya mana? Ke kacang. Herba hijau, mentimun, bawang putih, ke kacang. Kalau saya lah, chicken chop, fish and chip, apa lagi? Nasi Arab, anak ikan bakar, semua kita minta. Tapi dia minta benda-benda gini. Dan satu lagi adalah wa fumiha wa adasiha wa basaliha, basalun yang terakhir. So makanan yang kelima adalah basalun. Basalun ni apa benda? Bawang merah, onions. Bawang merah. Kan kelakar tu. Patutnya minta lah makanan yang lazat-lazat, yang sedap-sedap, yang mahal-mahal. Tapi dalam banyak-banyak makanan, dia minta makanan ini kepada Nabi Musa untuk minta doa pada Allah. Cuba ulang ramai-ramai dalam bahasa Arab dia dulu, supaya saya nak tengok anda dapat tangkap tak bahasa-bahasa tu, kalimah-kalimah tu. Tapi jangan sebut kalimah yang baqliha, kithaiha. Nak sebut perkataan asal tu. Yang pertama tadi apa benda? Baqlun. Baqlun tadi apa benda maksud dia? Herba hijau. Yang kedua, kithaun. Kithaun maksudnya apa benda tadi? Timun. No, adik tu pun ingatlah. Bagus. Yang ketiga apa benda? Fumun. Apa benda adik? Tanya adik tu je terjemahan dia. Apa benda? Bawang putih. Yang ketiga, yang keempat apa benda? Adasun. Adasun apa benda? Ke kacang. Dan yang terakhir adalah basalun. Basalun, bawang merah. Okey, now kita kena jawab persoalan tadi. Daripada mana Bani Israel tahu? Sedangkan dalam menu di list dia ada 2 je. Tak mana salwa, tak salwa mana. Dan tak mana dia boleh tahu pula ada benda-benda begini? Siapa ada jawapan? Siapa ada jawapan? Saya dah bagi hint dah. Jawapan tu dalam ayat tu je. Saya baca sekali lagi Saya baca sekali lagi lah. Mana ayat tadi? Okey. Wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. So Musa pun jawab dulu. Saya bagi tu dulu Nabi Musa jawab benda. Musa pun jawab, adakah kamu mahu menukar sesuatu yang kurang baik dengan meninggalkan yang lebih baik? Kalau ikutkan makanan yang telah dinyatakan oleh Bani Israel ni, benda ni tak berkhasiat ke? Bawang putih berkhasiat tak? Ada khasiat dia. Ke kacang ada khasiat tak? Tambah-tambah khasiat untuk kita menonton World Cup pada hari ni. Kacang tu sangat penting tu sekalian. Lagi-lagi apa lagi? Dia minta apa benda lagi? Basalun, bawang merah. Ada khasiat dia. Adakah di sini Musa memaknakan khasiat? No. Musa tidak kata yang lebih baik itu adalah khasiat mana wasalwa dan yang benda yang dia minta tu tak berkhasiat. Tidak. Tapi Musa maksudkan satu benda yang lebih besar daripada itu. Iaitulah apa? Sebab first kali kita kena jawab soalan tadi, macam mana mereka boleh tahu benda-benda ni? Kita jumpa belum jawapan dalam ayat ni? Dekat ayat mana? So kamu nak gantikan benda yang kurang baik dengan yang lebih baik sekarang ni? Mana wasalwa lebih baik untuk kamu? Dan kamu nak ganti benda yang lebih kurang baik daripada itu? Teruskan lagi ayatnya. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Kalau anda baca terjemahan hari ini maksudnya benda? Ihbitu misran. Ihbitu misran. Turunlah kamu ke bandar kerana di sana kamu boleh dapati apa yang kamu minta itu. Okey. Bandar, Bani Israel ini ada bandar ke? Makanan yang mereka dapat adalah daripada Allah manna wasalwa aja. Benda tu bukan jadi barang jual beli. So ada ke orang jual benda ni? Bani Israel ada ke jual benda-benda yang telah disebutkan tadi? Mentimun, bawang putih, bawang merah ke kacang, ada yang jual ke? So sebab tu saya nak anda perhatikan nas dulu. Jangan tengok terjemahan saja. Tengok nas. So nas bagi tahu ihbitu misran. Misran ni dekat dengan perkataan apa benda Misran ni? Mesir. Macam mana, apa kaitan dengan Mesir? Sebab pada asalnya Bani Israel duduk kat mana? Duduk kat Mesir. Dan masa dia duduk kat Mesir, dia dah tengok dah ada timun, ada kacang, ada garlic, ada bawang putih, ada bawang merah.
So dia masih terkenal dengan makanan-makanan itu, tapi dia lupa, bukankah tempat itu yang pernah menghinakan kamu Bani Israel? Fir'aun telah menghinakan kamu di tempat itu. So maksud Musa, bila mana kamu minta benda-benda ni, adakah kamu nak kembali ke sana dan kamu akan dihinakan kembali? So ada di sini maksudnya, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kamu nak minta benda sesuatu yang akan menghinakan kamu sebenarnya sekarang ni. Bukannya benda akan memberikan kamu rasa kepuasan. Kamu kembali ke Mesir, kamu akan dihinakan kembali. So bila dia minta pada Nabi Musa, minta pada Allah, Musa tak jawab, aku akan doa pada Allah sekarang. No. Musa jawab, ihbitu misran, pergilah ke Mesir. So ibaratnya Nabi Musa sedang sarkastik sekarang ni. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Dan Musa tak bagi tahu kamu akan dapat makanan itu. So dia tak kata ta'am dekat sini, dia kata sa'altum. So apa-apa yang kamu minta, kamu barangkali akan dapat di sana. Tapi nada sinis. Sebab boleh je Musa kata ihbitu Madinah, pergi ke Madinah, pergi ke bandar. Tapi kenapa Musa bagi tahu Misran dalam nada sinis? Sebab hakikatnya idea asalnya hajat Musa ataupun expectation Musa, mereka tak akan pergi. Mereka tak akan pergi. Walaupun Musa dah sarkastik, Musa dah sinis, tapi hakikatnya mereka pergi tak lepas tu? Mereka pergi. Sebab apa? Ketamakan mereka, tak bersyukurnya mereka dengan makanan yang sepatutnya mereka dapat itu dengan penuh kemuliaan, tapi disebabkan nafsu semata-mata, bila Musa bagi sinis macam tu, hakikatnya mereka pergi juga. Ibitu misran fa inna lakum ma sa'altum. So Musa bagi sinis, Musa bagi sarkastik, tapi hakikatnya mereka pergi. So tengok kesan dia. So bila mana mereka pergi juga, mereka tentang apa yang perintah Musa bagi tahu dah tu. Yang Musa dah bagi tahu, kamu sekarang ni di kondisi yang paling baik. Jangan pergi ke sana, jangan kamu nak cari benda yang akan memberikan kebinasaan kepada kamu. Dan hakikatnya mereka pergi, dan apakah kesannya? وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. So apakah yang telah mereka dapat kesan daripada itu? Tengok terjemahannya. Apa yang mereka dapat? Dan mereka ditimpakan dengan kehinaan dan kepapaan. So zillah di sini maksudnya kehinaan. So Fir'aun dan kuncu-kuncunya di Mesir sangat membenci Bani Israel. Sangat membenci. So bila mana mereka datang, mereka akan dapat kehinaan. Mereka tak akan dapat basalun, fumun. Mereka tak akan dapat benda tu, kithaun. Mereka tak akan dapat baklun. Tapi saat mereka masuk saja ke negeri Mesir, mereka akan dapat kehinaan yang begitu-begitu hina di sisi penduduk Mesir. Terutamanya daripada Fir'aun. Fir'aun sangat membenci Bani Israel. Sebab itu Allah banyak kali repeat dalam surah Al-Baqarah, tidakkah kamu ingat aku telah menyelamatkan kamu daripada orang yang benar benci kamu, iaitu Fir'aun. Ala Fir'auna. Takkan kamu tak ingat aku selamatkan kamu daripada Fir'aun? Sekarang ni bila mana kamu minta benda ni, seolah-olah kamu nak kembali ke tempat yang pernah menghinakan kamu dulu. So now taste it. Rasailah. Kamu tak rasa timun, kamu rasa kehinaan. Kamu tak rasa kekacang, kamu rasa kehinaan. Tapi Allah tak kata zillatun sahaja, tapi maskanah. Maskanah ni datang daripada perkataan maskan. Maskan ni maksudnya tempat tinggal. Kalau kita pergi sekolah agama dulu kan, asrama tu dia letak dalam, kalau sekolah agama kan, dia letak maskan, asrama, tempat tinggal lah, maskan. So bila kata Allah kata mereka akan dapat kehinaan dan maskanah, maskanah di sini kalau anda tengok, kamu tak dapat berbuat apa-apa. You are powerless, you are hopeless. Kenapa dia kata maskanah? Maksudnya kat sini adalah Musa dan Allah nak sampaikan, once mereka masuk Mesir dan mereka dah dapat kehinaan itu, Allah kata mereka akan kekal dan duduk dalam kehinaan itu selama-lamanya. Maskanah. Kamu nak masuk lagi Mesir, sedangkan tempat tu memang nak cari kamu, nak hinakan kamu. Once kamu masuk kembali, maskan kat situ. Tapi maskan dalam keadaan apa? Maskan dalam keadaan zillah. Maskan dalam keadaan kehinaan daripada Fir'aun dan kuncu-kuncunya. Tapi lebih teruk daripada itu, Allah tak sekadar kata mereka dapat kemurkaan dan kehinaan daripada Fir'aun saja, tapi Allah kata mereka dapat kemurkaan package sekali. Mereka pergi ke Mesir, package yang datang bersamanya adalah bighadabin minallah. Mereka dapat kemurkaan daripada siapa pula dalam masa yang sama? Dapat kemurkaan daripada Allah Azza wa Jalla.
So apa yang kita boleh faham daripada ayat ni tuan-tuan sekalian? Kita boleh faham adalah kesan orang yang tidak bersyukur ni macam mana. Sebab kadang-kadang mereka merasakan benda-benda yang dekat luar tu lebih baik untuk dia. Kadang-kadang benda-benda yang eksternal yang mungkin telah dikecualikan untuk mereka, kadang-kadang mereka rasa macam aku nak juga benda tu. Tapi kalau Allah tak bagi, maknanya bukan milik kita lagi tuan-tuan sekalian. Barangkali belum lagi, ataupun mereka memang bukan milik kita langsung. Tapi bila mana mereka nak juga, mereka pergi ke Mesir dengan tegarnya, tempat yang pernah menghinakan mereka. So now taste it. Kamu tak akan dapat rasa langsung mentimun tu. Kamu akan rasa kehinaan dan kekal dekat situ. Package yang datang bersamanya adalah kemurkaan daripada Allah. So Allah ajar kita, so bila baca ayat ni, jangan tengok Bani Israel. Tengok kita. Baca kisah Quran tak cermin depan mata. Tak cermin depan kita. So we'll see ourselves there. Pernah tak dalam kehidupan kita, pernah tak kita alami saat kita tidak bersyukur pada Allah? Pernah? Cik, confident je kata pernah kan? Kan ada yang tak pernah sini. Saya tolong jawab macam confident sangat tu. Mungkin barangkali ada yang tak pernah dia rasa tak bersyukur pada Allah. Tapi rata-rata manusia dia ramai yang tidak bersyukur. Ada yang tak bersyukur pada Allah. Sedangkan dalam Quran tu sekalian, syukur ni dia datang daripada kita redha pada Allah. Kalau kita tak mulakan dengan redha, sebab tu sabar, syukur, 2S ini dia tak akan dapat kita kecapi kalau tidak datang redha sebelum dia. Dia tak boleh jadi dengan aku sabar dulu, aku syukur dulu dan datang redha. The first step adalah ar-redha. Sebab itulah Imam Sayyidina Ali digariskan satu benda yang sangat cantik sebagai satu ciri-ciri orang yang bertakwa, ar-ridha'u bil qalil. Kamu redha dengan perkara-perkara yang sedikit. Sebab bila datang redha, dia akan buka pintu kesyukuran, dia akan buka pintu kesabaran. Sebab nak cinta pada Allah ni, first step kamu kena redha dengan apa yang Allah bagi. Masa kita cinta pada manusia lah kan. Masa mula-mula kita nak akad nikah dengan orang yang kita nak kahwin tu, kita kata kita sanggup terima kelemahan dan kekurangan dia, betul? Apa juga kelemahan, apa juga kekurangan, kita kata kita sanggup terima. So bila mana kita sanggup terima kelemahan dan kekurangan manusia, bukankah kalau kita nak cinta pada Allah dan kita cinta pada Allah, bukankah kita juga kena terima segala benda kalau Allah takdirkan sedikit, redha. Kalau Allah takdirkan banyak, redha. Redha ni cakap kat mulut senang lah tak? Tapi kalau cakap untuk perbuatan, untuk praktikal macam mana? Kan, betul tak? Kalau adalah ombak rindu tu mas sekalian, pernah tengok ombak rindu kan? Tak nak tengok ombak rindu? Aaron Aziz, Lisa Surihani. So lara, minta lah tempat ni tak kena bala. Sebab cerita benda lara. Tak apalah tak nak cerita lah ombak rindu. Takut anda tak tengok movie. Seram saya anda ni tawaduk, siqah belaka ni. Tersalah buat contoh, minta maaf tuan-tuan sekalian. Sambung cerita dia. Okey, saya nak bawa satu poin ni sebenarnya. Poinnya adalah surah yang sama, nanti kita akan sampai. Allah cerita untuk cinta kepada Allah ini, dia tak boleh kita nak letakkan cinta pada Allah sama taraf dengan level cinta kita kepada makhluk-makhluk lain. Kalau saya tanya kepada tuan-puan sekalian pada hari ini pun, boleh tak letak cinta pada Allah sama level dengan cinta pada makhluk-makhluk lain? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh? Saya perlukan jawapan. Boleh tak kita cinta kepada Allah dan letak cinta pada Allah sama taraf level tu dengan cinta kepada makhluk lain? Boleh tak? Tak boleh. Cinta pada Allah still ada. Tapi kita cinta pada makhluk lain sama taraf dengan cinta pada Allah. Boleh tak? Tak boleh. Tapi hakikatnya mulut kita berkata tak boleh. Tapi hari ini macam mana practicality kita? Nak tahu tak dalam Quran Allah sebut bab cinta kepada Allah yang sama level ni, Allah bagi tahu kesan dia, siapa yang letak je cinta pada Allah satu level dengan cinta pada makhluk lain, Allah kata wa annallaha syadidul azab. Ni setara satu level ni. So kalau manusia letak cinta kepada Allah lebih rendah daripada cinta pada makhluk lain, macam mana gambaran dia? Hakikatnya manusia hari ini macam mana? Dia punya pengamalan dan practicality-nya. Contoh, tak apalah, semain lepas ni pun tak apa, kerja dulu. Lagi, paling yang berlaku, tak apalah kesihatan ni tak jaga pun tak apa, kerja pulun bagai nak agak, asalkan duit dapat. Nampak tak teman sekalian? Hari ini mulut kita berkata Allah, tak boleh letak cinta Allah ni lebih rendah daripada cinta pada manusia lain, ataupun sama taraf dengan cinta pada manusia lain. Tapi hakikatnya macam mana kita hari ini? Cinta pada makhluk lain, harta benda, manusia, kekayaan, bukan kata sama taraf dah ini, bahkan lebih daripada cinta pada Allah.
Time dapat nikmat, alhamdulillah pun tak sebut. Tapi time bila ditimpa kesusahan, masa tu pun nak cari Allah Azza wa Jal. So kenang ayat ni, Allah bagi tahu tak boleh nak letak cinta Allah sama ta'aruf dengan cinta benda lain. Sebab macam ayat dia, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan Allah bagi tahu orang beriman sepatutnya macam mana, wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman ini cinta dia kepada Allah asyaddu hubban lillah, lebih tinggi daripada segala-galanya. So yang ni kita nak kejar tuan-tuan sekalian. So untuk kita nak achieve cinta ini, by hook or by crook, kita kena terapkan 3 benda ni. Yang pertama adalah kita kena belajar untuk redha dengan perkara-perkara yang Allah takdirkan kepada kita. Bukankah kita telah berjanji dengan Allah dalam setiap pagi dalam doa kunut kita kata falakal hamdu ala ma qadaita? Kan? Doa kunut kita baca benda ni kan? Falakal hamdu ala ma qadaita. Maksud dia apa benda? Falakal hamdu ala ma qadaita. Dalam doa kunut ini ikrar tau. Ini bukan level-level sekadar doa ataupun sekadar kita nak lafaz. Ini ikrar. So falakal hamdu ala ma qadaita, aku janji padamu ya Allah, lakal ham, hanya kepadamu saja aku akan ucap syukur padamu ya Allah, ala ma qadaita, atas segala perkara yang ditakdirkan kepada aku. So setiap pagi kita janji dengan Allah, hanya kepadamu ya Allah aku akan serahkan kesyukuran aku atas perkara yang ditakdirkan. So bila disebut takdir, dia bukan bermakna benda yang senang-senang je. Bila sebut takdir, dia boleh jadi nikmat, boleh jadi musibah. So Allah, kita janji dengan Allah, musibah ke aku dapat, nikmat ke aku dapat, lakal ham, ucap syukur, mampu. Nikmat boleh lagi nak sebut alhamdulillah, tapi musibah boleh sebut alhamdulillah. Sebab tu siapa ni, Ibnu Taimiyah, kan saya dah cerita kat sini kan, piawaian sabar dia, KPI dia tinggi. Ibnu Taimiyah sebut, nak sabar, nak tengok kamu sabar atau tidak, tengok sama ada kamu punya terima kondisi kamu, terima nikmat dan terima musibah tu sama tak. Kalau kamu dah boleh samakan condition kamu, reaction kamu, terima musibah, terima nikmat sama, dah sabar. Ibnu Taimiyah letakkan piawaian tinggi untuk sabar ni. Kita pun tak mampu nak buat. Untuk nikmat boleh senyum sampai ke telinga, tapi untuk musibah boleh senyum. Oh, susah. Susah tuan-tuan sekalian. Okay? So kembali pada ayat tadi. So bila time mereka telah mendapat kemurkaan daripada Allah, bukan sekadar mereka dapat kehinaan daripada Firaun dan konco-konconya. So dapat package yang sama dengannya adalah mereka dapat kemurkaan daripada Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. So di sini teman sekalian, Allah mewajahkan the real problem, the root problem sebenarnya dalam hati Bani Israel. Sebab kalau mereka kata mereka tak percaya Allah, mereka pernah percaya pada Allah. Mereka percaya pada Tuhan. Sebab kalau mereka tak percaya pada Tuhan, mereka tak kata qad du'unana. Mereka tak akan cakap pada Nabi Musa, tolong doa dekat Tuhan kita. So which mean dia mengaku dan mengiktiraf Allah Azza wa Jalla. So nak kata orang Bani Israel ini sebenarnya dalam kondisi apa? Mereka beriman ke mereka kufur? Mereka percaya pada Allah. Mereka percaya pada Allah. So mereka beriman tak ni? Answer me. Mereka kufur ke mereka beriman? Sebab dalam permintaan dia pun dia letakkan qalu du'u lana, wahai Musa minta tolong doa dekat Allah. Dia percaya pada Tuhan. Bahkan Bani Israel ini juga antara orang yang suka untuk melakukan ibadah. Sampai masa ketidakadaan Musa nak dapatkan Taurat daripada Allah itu, selama 40 hari itu, mereka mencari sesuatu untuk disembah. Which mean dia percaya kepada supreme power. Dia percaya kepada satu ultimate power yang ada dekat atas sebagai Tuhan. Mereka percaya Tuhan itu Allah. Mereka beriman tak tuan-tuan sekalian? Apa yang kacau iman dia sekarang ni? Okey, tulis dalam nota anda 3 benda ni. Bila sebut iman, mesti kena ada bersangkut paut dengan 3 benda ni. Dia tak boleh nak lari. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Ni satu. Yang kedua adalah beriman dengan Rasul. Yang ketiga beriman dengan hari akhirat. 3 benda ni mesti kena ada. Bila mana kita kata beriman, mesti kena ada at least 3 elemen ini. Pertama adalah beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada Rasul. Yang ketiga beriman dengan hari akhirat. Sekarang ini,
Root problem Bani Israel, mereka beriman tak pada Allah? Mereka percaya tak pada Allah? Percaya. Hari akhirat mereka percaya tak? Mereka percaya tak hari akhirat? Mereka tak percaya pada hari akhirat. Tapi Allah bagi tahu lebih besar daripada itu. Root problem kamu sebenar bukan kamu tak percaya hari akhirat je, tapi sebenarnya kamu memerangi Nabi sebenarnya. Nanti kamu akan sampai pada ayat, kita semua akan sampai pada ayat, dia sedang mencabar kesabaran Musa. Nanti anda akan jumpa perkataan qalu du'u lana. Ni satu je, dia minta untuk makanan. Bawah nanti kita akan jumpa banyak perkataan qalu du'u lana. Permintaan untuk mencabar Musa. Ya, ada soalan ke? Okey, qalu du'u lana. Okey. So, apa benda yang mereka buat? Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Yang demikian ialah disebabkan mereka kufur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pula membunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang benar. So mereka ni membunuh bukan sekadar mereka membunuh secara fizikal, tapi membunuh karakter, membunuh pengisian-pengisian disampaikan oleh nabi. So ini juga dikatakan membunuh. Okey, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian ialah disebabkan mereka menderhaka dan mereka pula sentiasa menceroboh. Okey, baik tuan-tuan sekalian, kena ingat surah ini dimulakan dengan dua sifat ataupun dua sikap orang beriman yang sangat agung. Yang pertama adalah sikap orang yang muttaqin, yang kedua adalah sikap orang yang muflihun. Bukankah dalam awal-awal surah Al-Baqarah anda jumpa dua perkataan ini, betul tak? Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fi hudal lil. Kita jumpa ciri-ciri satu state yang sangat bagus bagi orang beriman, itu muttaqin first. Penutup bagi muka surat pertama tu benda, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. So dua state orang beriman yang sangat agung di sisi Allah Azza wa Jal. Sekarang ini kita dah sampai kepada kemuncak. Allah cerita macam mana ciri-ciri orang tersebut. First kali adalah Allah sedang memperlihatkan kepada kita apakah ciri-ciri orang yang muflih, orang yang berjaya, yang muflihun itu. So sampai saat ini Allah masih banyak berbicara tentang muflihun, orang yang muflihun. Okey. So ayat 62 antaranya menceritakan tentang apakah ciri-ciri orang yang muflihun itu. Iaitulah innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Okey, baik. Sebelum tu saya nak betulkan sedikit tentang terjemahan dan terjemahan ini terlebih dahulu. Bila kita baca hadu wan nasara was sabiin, kita terjemahkan apa benda? Hadu tu orang Yahudi, Nasara orang Nasrani, was sabiin maksudnya sabiin ni siapa? Pengikut-pengikut Nabi Ibrahim, sabiin. Okey. Tapi tuan-tuan sekalian, ada satu perspektif yang sangat menarik yang saya rasa menarik untuk kongsikan. Hadu ini kalau ikut terjemahan bahasa, hadu adalah orang yang committed kepada petunjuk. Hadu datang daripada perkataan huda ataupun hidayah. So hadu, orang yang committed to guidance, orang yang committed kepada petunjuk. So change of perspective. So ayat ini bukan sekadar menunjuk kepada orang Yahudi, tapi juga ditujukan kepada orang yang committed to guidance. Dua bacaan yang saya nak anda baca kat sini. Sebab taklah kita sekadar tuding jari kepada orang Yahudi je, tapi kita juga berbicara orang yang sedang committed kepada petunjuk. Nasara ni kalau kita baca Nasrani, tapi kalau ikut bahasa Nasrani maksudnya mana? Orang yang menolong, helpers, orang yang menolong. Nasara, Nasrun kan pertolongan. So Nasara adalah orang yang memberikan pertolongan, helpers, yang menolong. So yang pertama tadi hadu, orang yang committed to guidance, committed kepada petunjuk. Yang kedua adalah orang yang apa? Yang memberikan pertolongan. Wasabiin, sabiin ni kalau ikutkan pengikut-pengikut Nabi Ibrahim lah. Tapi sabi maksudnya mana sabi? Sabi ni macam bayi, kanak-kanak. So orang yang suci macam kanak-kanak, orang yang bersih macam kanak-kanak. So ada tiga golongan yang telah Allah highlightkan dekat sini. Saya nak anda baca daripada dua perspektif. Satu Yahudi, Nasrani, pengikut Nabi Ibrahim. Tapi baca juga dalam masa yang sama, orang yang committed kepada petunjuk, orang yang memberikan pertolongan, dan juga orang yang suci bersih macam kanak-kanak ataupun kanak-kanak kecil. Bila sebut kanak-kanak ni sentimental sikit kan dalam seminggu dua ni.
Dia sentimental sikit bila sebut kanak-kanak dan bayi ni. Tapi biar kita hold dulu sentimental tu. Kita bawa dekat akhir nanti ikut insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan kita hadiahkan Fatihah insya-Allah lepas ni. Okey. Was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir. So, ingat lagi tak 3 ciri-ciri orang beriman saya highlightkan tadi? 3 benda yang mesti kena ada pada orang beriman. First kali tadi beriman kepada benda? Allah. 2, Rasul. 3. Okey, sekarang cuba anda baca ayat ni. Sekarang apa pula yang Allah mention dalam ayat ni? Beriman kepada benda yang pertama. Man amana billah, satu dengan Allah. So koresponden tak ataupun ada pertemuan tak dengan apa yang saya sebut tadi? Satu beriman dengan Allah. Yang kedua benda? Hari akhirat. Yang ketiga? Amal soleh. Wa amilas salihan. So ustaz sebut tadi iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhirat. So 2 daripada 3 saya dah sebut. 2 daripada 3 dah meet dengan ayat ni, betul? Dah kena dengan ayat ni. So mana pergi beriman kepada Rasul? Adakah Allah tak sebut beriman kepada Rasul dalam ayat ni? Cuba betul-betul. Allah sebut tak beriman kepada Rasul dalam ayat ni? Tak ada. Siapa kata ada angkat tangan? Siapa kata ada? So bila ustaz tanya macam ni macam ada. Okey, baik. So wa amila salihan falahum ajrun min rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sebelum kita jawab persoalan adakah Allah mention juga beriman kepada Rasul dalam ayat ini, saya nak bagi tahu tentang apakah ciri-ciri orang-orang yang berjaya, muflihun tadi. Sebab perasan tak masa kita belajar kat sekolah dulu, apa beza kalau kita fail kertas tu dengan kita dapat 100% markah tu? Dua keadaan. Orang pertama dia dapat 100% result dia A plus. Yang kedua orang yang fail, mungkin bawah daripada 50% markah dia. Okey, now kita pergi pada orang yang pertama. Kalau first kali cikgu panggil, Syahmi datang depan ambil kertas kamu, so dapat kertas 100%. Apa yang terjadi pada orang yang dapat markah 100%? Cerita pada saya. Biasa je, dah biasa dapat dah. Tak biasanya orang yang dapat markah penuh, orang yang berjaya lah tu kita katakan, biasa macam mana dia punya sikap dia? Macam mana reaction dia? Bangga lagi? Gembira? Adik macam mana? Rasa apa? Happy? Comel je. Happy lagi? Macam tu je, dapat 100%. Tak perlukan pertolongan? Maksudnya macam tak perlukan pertolongan? Macam mana tu? Tak apa? Tak perlu? Tak perlu guidance? Tak perlu bagi nasihat? Satu part juga. Tapi perasan tak masa kita dapat markah 100%, mungkin pernah kita rasa markah 100% time ambil subjek sirah ke fiqh ke sekolah agama lah subjek dapat 100% nya. Kat sekolah yang biasa tu mungkin susah sikit, dapat 98 paling tinggi tak? Sekolah orang petang dapat 100%. Anda bayangkan dapat 100% kertas tu, kita tak akan pergi ke meja kita terbalikkan kertas tu. Betul tak? Dapat 100%, anda dapat kertas tu, kalau kita dapat markah rendah, sampai kat meja terbalikkan. Betul tak? Letak bawah meja terus. Lebih teruk masuk dalam bag zip. Tapi dapat 100, tiba-tiba terjatuh. Oh terjatuh, lepas tu angkat tu buat kibah-kibah sikit. Dah, letak atas meja. Dalam keadaan dia facing dengan keadaan yang betul, muka depan yang tertera 100 tu. Dah, kita tak rasa apa? Tak rasa apa? Tak rasa malu, tak rasa takut. Biarlah orang tengok, sebab tak takut langsung. Sebab kita ni muflih, kita berjaya 100. Dan balik rumah, ada tak kita nak berahsia dengan mak kita? Mak kita tak tanya pun lagi, dah dapat result belum? Mak 100. Dah, tak sempat nak tanya dah dapat result ke belum, balik rumah cerita dengan sendirinya. Tapi paper lain yang dapat 50 tu, tunggu seminggu pun nak cerita. Tapi yang dapat 100 tu, tak sempat mak tanya, dah cerita dah kat mak. Betul tak rumah sekalian? So ini situasi orang dapat 100. So perasan tak? Orang yang berjaya, dia tidak pernah akan ada perasaan sedih sebab dia tengah gembira. Sebab kata dia tadi dia happy. Yang kedua adalah dia tidak ada perasaan apa benda. Wala khaufun, dia tak takut. Sebab dia adalah orang yang berjaya. Dia tak takut, dia tak sedih. Tapi cuba kita vice versakan situasi tadi. Dapat markah rendah, gagal pula tu. Kertas tu kalau boleh kita dapat kat cikgu tu first kali lipat 2. Tak?
Dia bukan dilipat dua supaya orang nampak sebelah-sebelah kiri kanan tu. Kalau jatuh tu kita sanggup tekuk dengan badan kita tu. Semata-mata untuk nak bagi orang tengok. Kalau jatuh seboleh-bolehnya sampai kat meja terlangkupkan. Lepas terlangkup masuk dalam beg, zip. Orang tanya markah berapa? Kau lebih tinggi. Biasa itu jawapan kita. Kau dapat lebih tinggi daripada aku, alhamdulillah. Senyum tu bagus lah, senyum. Tapi aku rasa kau dapat lebih tinggi daripada aku kot. Macam Poyo macam markah tinggi tau. Kau dapat markah tinggi daripada aku. Dia tak cerita yang dia dapat markah rendah dan fail. Tapi dia cakap dengan dia, kau dapat markah tinggi daripada aku. Kau tunggulah sekejap lagi. Nampak ada gambaran? Sebab dia tengah rasa malu, betul tak? Markah rendah. Dia rasa takut, dia rasa malu, dia rasa sedih. Betul tak teman sekalian? So orang yang gagal, dia sedih dan dia takut. Orang yang gembira, dia rasa macam mana? Dia rasa tak sedih dan tak takut. Dia rasa happy. Dia rasa berani untuk cerita pada orang. So fahamlah kita, antara ciri-ciri orang yang berjaya adalah dia tak akan rasa takut, dia tak akan rasa sedih. Dan untuk menjadi orang berjaya adalah anda kena faham 3 mesej yang Allah nak sampaikan dalam ayat ni. Dan bila saya bertanya pada anda tadi, apakah 3 mesej yang Allah sampaikan? Beriman kepada apa? Anda jawab beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat, dan beriman kepada amal soleh. Betul? Tapi anda perasan tak, ada satu benda yang dia agak fishy, agak weird, agak pelik, tapi Allah ketengahkan, tapi dia kena baca dengan kefahaman yang betul. Cuba anda tengok logik. Beriman kepada Allah without doubt, tanpa sebarang rejection, kita kena beriman pada Allah. Beriman kepada hari akhirat without doubt. Tapi amal soleh, macam mana kamu tahu itu amal soleh? How we want to declare yang itu amal soleh? Diterima di akhirat? No. Tak. Siapa yang ajar amal soleh? Rasul, betul? So tadi Allah cerita, saya cerita 3 ciri-ciri yang beriman tadi. Beriman pada Allah, Rasul, hari akhirat. So Allah dan hari akhirat Allah sebut dalam ayat ni. Tapi bila Allah sebut wa amilas salihan di sini bermaksud juga adalah beriman kepada Rasul, tapi bukan dengan Rasul je, beriman dengan apa yang disampaikan oleh Rasul. Kalau kamu declare kamu beriman kepada Allah, kamu kena percaya juga apa yang Rasul tu bawa dan pada batang tubuh Rasul tu sendiri. Dia tak boleh jadi dengan kamu kata kamu percaya pada Rasul, tapi benda yang dia bawa kamu tak percaya langsung. So untuk mengetahui amal itu amal soleh ataupun tidak, Nabi yang bawa benda tu. So bila Nabi bawa benda tu, ini amal soleh, buat. So macam mana kamu nak tahu itu amal soleh kalau Nabi tak bagi tahu itu amal soleh? Macam mana kamu nak tahu itu amal soleh kalau tidak ada orang yang menyampaikan? So fahamlah kita, wa amilas salihan di sini bermaksudlah beriman kepada Rasul juga, dan beriman kepada benda yang telah disampaikan oleh Rasul. Okay. Saya nak tekan kepada sekalian, Allah dan surah Al-Baqarah sampai ayat 61 ini, Allah committed menyampaikan mesej beriman kepada Quran, beriman kepada kitab, beriman kepada risalah yang disampaikan oleh Nabi. Hatta permulaan surah Al-Baqarah pun Allah kata zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Benda yang Allah mulakan, dan biasa kalau kita mulakan sebuah karangan, benda yang kita awalkan itu tanda benda tu sangat penting. Dan sampai ayat 61 Allah konsisten menyampaikan mesej itu. Saya buktikan pada anda. Macam bukti-bukti ni. Kenapa jadi macam ni? Kejap ya. Okey. Setakat ayat 62 kita dah belajar. Anda pernah dengar tak ayat ni? Satu zalikal kitab la raiba fi. Anda tengok berapa banyak kali Allah ulang cerita pasal kitab. I made some compilation. Kita boleh bilang berapa banyak kali Allah cerita pasal kitab sampai ayat 62 ni. Allah konsisten. Lepas cerita pasal Bani Israel, lepas tu cerita pasal benda-benda lain, cerita pasal kitab balik. Cerita pasal benda lain, cerita pasal kitab balik. Until this part, until this ayat, Allah konsisten sampaikan mesej ni. Tengok satu permulaan surah ini, zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam muka surat yang sama Allah cakap cerita pasal allazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma. Unzila di sini maksudnya mana? Unzila yang diturunkan. Apa yang diturunkan? Kitab. Lagi, in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Nazzalna ala abdina apa benda? Kitab. Sampai tengok kesan orang yang tolak kitab ni, Allah kata lepas tu nazzalna bima apa? Nazzalna mimma nazzalna ala abdina. Teruskan ni fatu bi surati min mithli. So kalau kamu tak nak ikut kitab, datang kepada aku satu surah. Datang kepada aku satu surah. Ingat lagi tak cerita ni?
Kan bila mana mereka reject tu, Allah cabar mereka, datangkan kepada kami satu surah. Dan kalau kamu tak nak ikut sangat Quran, kamu tak nak ikut sangat kitab, now I challenge you. Dan Allah bukan sekadar challenge satu batang tubuh. Allah kata wada'u syuhada'akum. Aku cabar kamu dalam masa yang sama, panggil cendekiawan kamu ni, sit sekali, semua ni hasilkan satu surah. Bukan kamu seorang datangkan satu surah, no. Allah kata wada'u syuhada'akum. Panggil semua cendekiawan bahasa kamu ni, sit together and make one surah. I challenge you. Dan Allah kata penutup bagi ayat ini, fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. So Allah bagi tahu barang siapa yang menolak Al-Quran, tolak mesej yang disampaikan oleh Nabi, tolak je mesej disampaikan Nabi walaupun dia percaya pada Allah, dia percaya pada hari akhirat, tapi tolak je mesej Nabi, Nabi suruh buat apa? Uiddat lil kafirin. Straight Allah bagi keputusan kepada dia, kafirin. So jangan duk dabik-dabik, oh Quran apa, Allah kita percaya, Rasul kita percaya, tapi mesej yang disampaikan Rasul kita tolak, tak boleh. Sama juga dengan macam mana kita nak berakhlak dan bertaamul dengan hadis. Sebab kena sedar ataupun sekalian, ada satu gerakan dinamakan sebagai Quraniyun sekarang ini. Quraniyun ni siapa? Orang yang anti hadis. Yang Quran cakap semua, oh kata kita kena ikut Quran. Dia fanatik dengan Quran. Bagus dah. Tapi dia tolak apa yang Nabi kata. Anti hadis lah. Dinamakan golongan Quraniyun. Quraniyun ni. So kita kena hati-hati dengan gerakan ini. Kita nak baca Quran, kita dapat kelazatan Quran, tapi hadis yang kesampingkan. Apa yang Nabi suruh kita kena buat. Ada amal soleh yang Nabi suruh kita buat, yang memang datang daripada Allah pun ilham tu. So kita kena follow. Banyak Nabi suruh kita buat ni, yang akan menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Azza wa Jalla. Perintah solat, macam mana nak solat, semua Nabi ajar. Dalam Quran kita tak jumpa macam mana nak rukuk, macam mana kita nak sujud. Takkan kita nak tolak hadis. Okay, ni gambaran. Nak cerita compilation ni banyak, tapi tak kurang daripada belasan kali Allah ulang cerita pasal kitab dalam sampai ayat 62. Belasan. So Allah committed untuk kita kenang mesej yang Nabi nak bawa. So kamu tak nak kata kamu percaya pada Allah dan Rasul, tapi kamu tolak mesej dia. Tolak mesej Rasul bermakna tolak Allah dan tolak Rasul. Faham? Tolak je mesej yang disampaikan oleh Rasul bermakna tolak Allah, tolak Rasul. Walaupun kat mulut kata aku percaya pada Allah, automatik tertolak. Bahkan Allah bagi tahu keputusannya, uiddat lil kafirin. Kamu tergolongan orang-orang yang kafir. Okey. Macam mana nak sampai 74 ni? Sempat ke kita? 63. Wa id aqadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Okey. Contoh tuan-tuan sekalian, saya tak nak baca terjemahan dia, saya nak bawa analogi ni dulu. Contoh kan, contoh. Contohnya dalam, ada siapa sini cikgu tak? Ada cikgu sini? Tak ada cikgu? Okey, saya ambil cerita cikgu lah. Biasanya kalau cikgu kan, bila time anak murid dia tengah bising dalam kelas, barangkali dia kata buat kerja sendiri, dan anak murid anda tak terkawal, orang kata under control, bukan under control dah, lose control, dia tak terkawal. So bila tak terkawal, bising kelas. Dan biasa cikgu akan cakap apa benda bila keadaan kelas tu bising, hingar-bingar. Cikgu akan cakap apa? Cikgu cakap apa? Diam. Tak? Anak murid, diam. Tapi saya nak tanya, anak murid diam terus ke? Tak kan? Anak murid semua diam. Anak murid diam terus ke? Adik, diam tak? Dia pun kata tak diam. Tak, biasa kalau cikgu kata secara umum anak murid diam, dia tak. Tapi kalau cikgu buat macam mana? Tengok So anak cikgu kat meja, dia tenang je kata, anak murid diam. Yang kedua, anak murid diam. Dan naik suara, dia tak dengar juga. Tapi macam mana kalau cikgu buat macam ni? Dia ambil pembaris, dia berdiri, anak murid semua, diam. Agak diam tak budak-budak? Diam kan? Dia bawa satu permukaan, dia ada satu pembaris. Lepas tu pula dia sedang berdiri dengan penuh ketegasan, bahkan dengan nada yang begitu tegas. Dia berdiri, diam. Murid akan diam kan? Automatik semua akan terkedu dan diam secara serentak. Kenapa yang pertama, yang kedua tadi dia rasa macam anak murid tak nak diam, tapi once berdiri, bawa satu misal yang akan memberikan kesan kepada mereka, kalau mereka still bising, ni makan dia kan? Bawa anak murid nak diam. Kenapa? Sebab dia nampak kesan daripada kalau mereka teruskan bising itu. Okay, now apply analogi ni pada ayat ni. Lepas tu saya nak bawa analogi tu.
Apply analogi tu pada ayat ni. Tengok Allah kata, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian setia kamu semasa kami angkat gurun Tur Sinai, okay, di atas kamu sambil kami berfirman, terimalah Taurat yang telah kami berikan kepada kamu serta amalkanlah dengan bersungguh-sungguh, biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingatlah apa yang tersebut dalamnya supaya kamu bertakwa. Dah boleh apply apa benda yang disampaikan ayat ni. Ayat ni sedang tegas tau tuan-tuan sekalian. Ayat ni sedang tegas. Tapi Allah tak kata ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Sebab kalau cakap macam tu, orang dengar. Hatta dalam khutbah Jumaat tadi, ittaqullah, berapa ramai yang ambil pesanan ittaqullah? Wajib tu. Tapi ittaqullah tu masa tu tengah kat mana dah masa tu? Berapa ramai yang ambil pesan ittaqullah? Tapi berbeza tak kalau tiba-tiba khatib daripada mimbar, turun daripada mimbar, kamu semua tu ittaqullah. Mau segar orang dengan dia ambil dengan kayu tu dia tuju tu. Memang akan terpukul dengan pesanan ittaqullah. Tapi hari ni sebab imam kita baik, khatib kita baik, dia berkata ittaqullah, jamak je ittaqullah. Ittaqullah pun lembut je, ittaqullah. Dia bukannya penegasan. Sekarang ni mesej ketakwaan Allah nak sampaikan begitu tegas, tapi dalam bentuk yang macam mana? So tadi situasi cikgu dia pegang pembaris. So kalau kamu teruskan bising, kamu akan dirotan. Sekarang Allah guna cara macam mana? Allah angkat gurun Tur Sinai tu atas mereka. So ibaratnya gurun Tur Sinai tu ke atas mereka, dan sekarang ni Allah kata bila gurun Tur Sinai tu ke atas mereka sekarang ni, maksud Allah bagi peringatan. Allah bagi peringatan, khudhu ma atainakum biquwwatin, terimalah Taurat yang telah kami berikan kepada kamu serta amalkanlah dengan bersungguh-sungguh. So gunung kat atas mereka ni. So pesanan tu sampai. Ambil Taurat, amalkan dengan sungguh-sungguh. Mesti kena amalkan sungguh-sungguh. Biquwwatin. So agak-agak apa respon mereka? Gunung kat atas kan ni? Gunung kat atas. Agak-agak respon mereka apa? Bila Allah kata ambil Taurat dan beramal dengan bersungguh-sungguh. Gunung ke atas ni. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Tak tahu, tak nampak. Respon mereka, ya, aku akan terima. Sebab gunung ke atas tu. Kalau aku cakap tak terima, kesannya apa? Himpap dengan Tur Sinai. Sebab itu nanti anda akan faham kenapa mereka terpaksa sebut. Hakikatnya hati mereka tak menyebut pun, kat mulut je. Okay? Sebab anda akan baca ayat lepas ni, thumma tawallaitum min ba'di dzalik falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Anda tengok falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Dia kata maka kalau tidak kerana limpah kurnia Allah dan belas kasihannya kepada kamu dengan membuat pintu taubat, nescaya menjadilah kamu dari orang-orang yang rugi. Kalau kamu tak terima, hempaplah kamu dengan gunung Tur Sinai. Okay? So bila Allah bagi penegasan, dia tunjukkan kesan dulu. Okay, dia angkat Tur Sinai tu. Tu bukti kekuasaan Allah. Siapa yang mampu angkat Tur Sinai? So Allah angkat Tur Sinai atas mereka. So masa dekat atas mereka tu Allah tanya, Allah perintahkan ambil Taurat dan beramal dengan sungguh-sungguh. Tapi Allah bila mana mereka respon, ya aku terima Taurat ni, tapi Allah berhati-hati dan nak mereka ni ada iman yang kukuh dan benar-benar kukuh. Allah kata bukan sekadar ambil Taurat ni. Perintah seterusnya adalah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Aku bukan sekadar kamu nak ambil Taurat je, tapi benda kat dalam tu pun kamu kena ingat. Faham tak? Hari ni boleh kata Quran saya ambil, tapi benda dalam Quran ambil tak? Quran saya ada kat rumah ustaz, banyak Quran, tapi pengisian dalam Quran tu ambil ke tidak? Itu gambaran. So bila gunung Tur Sinai kat atas mereka, dua benda Allah perintahkan, ambil Taurat, dalam masa yang sama benda kat dalam tu pun kamu kena beramal dan beringat. So ini mesej kepada kita yang membaca ayat ini, bukan kepada Bani Israel saja. Mesejnya adalah untuk reflect pada diri kita sendiri. Hari ini Quran, kita dengan Quran macam mana? Adakah hari ini kita sekarang kata, oh alhamdulillah Ramadan baru ni 2 kali saya khatam Quran, alhamdulillah. So ada dah khudhu, ambil dah Quran tu. Tapi adakah kita wadhkuru? Hari ini ramai manusia dia ambil khudhu, ambil. Tapi dia tak wadhkuru. Dia tak beringat dengan apa yang telah ada dalam Quran. So kalau nak beringat dengan apa benda dalam Quran ni, nak kena buat apa? Kena faham. Kena tadabbur. Kita kena kupas apa pengisian dalamnya.
So bawa balik wadhkuru. Sebab ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Siapa yang berzikir kepada Allah, hatinya akan menjadi tenang. Dan ulama tafsir membahaskan zikir kat sini bukan sekadar kita ratibkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Zikir di sini adalah membaca Quran dengan kefahaman. Dan dengan itu Allah kata hati akan menjadi tenang. Siapa tidak mahukan ketenangan dekat muka bumi ni? Semua orang mahukan ketenangan. Okay? So bila Allah perintah kepada Bani Israel, ambil Taurat ni, kena ambil Taurat ni dan kamu kena beringat, sama juga macam kita ini gunakan Quran, ambil Quran, at the same time beramal dengan apa yang telah ada dalam Quran. Pengisian-pengisian ni pun kita kena amalkan. Tulis sekadar kita kata ambil Quran dan kita baca semata-mata. Okay? Kita kena amalkan apa yang ada dalam Quran. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu ini bertakwa. Bertakwa ataupun berjaga-jaga. Itqan ni maksudnya berjaga-jagalah. Sebab itu kenapa saya dikatakan penutup bagi ayat ni tattaqun, berjaga-jaga, itqan. Sebabnya sekarang ni gunung ke atas. So bila mana kamu ambil Taurat dan kamu ambil apa benda yang ada dalam Taurat, tanda kamu berjaga-jaga. Sebab kalau kamu tolak benda ni, barangkali Allah akan empapkan kamu dengan tursina tu. So penting peranan tattaqun kat ujung tu. Berjaga-jaga, ada rasa takut dengan Allah Azza wa Jalla. Okay? Thumma tawallaitu min ba'di dhalik falawla fadlullahi alaikum warahmatuhu lakuntum minal khasirin. So hakikatnya walaupun mereka kata mereka ambil dan mereka telah kata berjanji nak ambil benda dalam Quran, hakikatnya mereka kufur pada Allah. Tawallaitu, mereka berpaling daripada petunjuk yang telah mereka telah janji tu. Mereka ambil perjanjian tu, tapi mereka telah mungkiri janji itu. Mereka berpaling pada Quran. Tapi Allah kata falaula fadlullahi alaikum warahmatuhu, sebab rahmat aku kamu mesti selamat. Kalau aku tak ada rahmat lagi kepada kamu ni, lakuntum minal khasirin, kamu akan jadi orang yang rugi. Lakuntum minal khasirin. Okay, now saya rasa saya mungkin tahu benda yang bermainan fikiran anda. Ustaz, bukankah Ustaz tadi cerita pasal Bani Israel pergi dah ke Mesir dan mereka telah dihinakan di sana? Awak sekarang ni cerita macam flashback balik. Kenapa cerita pasal Allah suruh ambil Taurat pula? Adakah mereka sekarang kat Mesir? Ingat lagi tak masa mula-mula kita masuk cerita Bani Israel? Bila anda baca cerita Bani Israel dalam surah Al-Baqarah, kamu tak akan jumpa dalam bentuk historical order. Sebab bagi Allah, benda tu tak penting langsung. Yang penting sejauh mana kita ambil pengajaran dia. Sebab kena ingat, Quran bukan kitab sejarah. If you expect Allah akan susun historical order, dan baca kitab sejarah. Tapi Al-Quran awal-awal lagi surah Al-Baqarah sebut dzalikal kitab la raiba fihi hudan, di kitabul hidayah. So yang perlu kita concern dekat sini adalah aku dah dapat belum hidayah dan petunjuk dari ayat tu. Bukannya tak tersusun ni, oh tak sempurna Allah, tak pandai Allah susun cerita ni. No, itu bukan the big matter here. The biggest matter here adalah adakah kita faham apa yang Allah nak sampaikan. Adakah kita dah dapat guidance daripada Allah daripada ayat tu? Okay? So, saya tak nak anda terpengaruh dengan historical order. Memang tak tersusun pun. Kalau ikutkan cerita sebelum ni, Bani Israel dah mati dah. Next kaum dah ganti dah pun. Tapi sekarang ni cerita Bani Israel balik. Cerita pasal apa benda? Musa dah mati dah, ganti pula dengan Yusha' bin Nun. Dah cerita dah sebelum ni. Tapi awak cerita sekarang ni Musa hidup balik. Dia tak terikut dengan susunan dia. Sebab susunan tu tak penting. Guidance tu yang penting. Okay? Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt. Okey, faqulna lahum kunu qiradan khasiin. So, kebetulan masa Nabi sampaikan ayat ni sirah yang ada dalam cerita ni. Masa Nabi sampaikan ayat ni kepada kaum dia, kepada Quraisy, kebetulan masa tu Yahudi dekat depan sekali. Orang Yahudi dekat depan sekali. So, yang menentang Rasul sekarang ini dalam ayat ini, pada situasi ayat ini, orang Yahudi sekarang ni. Yang Nabi sedang bercakap adalah orang Yahudi. So bila mana orang Yahudi tuan-tuan sekalian, Nabi memperingatkan kepada Yahudi terutamanya, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt. Peristiwa apa benda ni? Sabat ataupun Sabtu. Tahu tak peristiwa Sabtu ni? Cerita Sabtu, kisah Sabtu. Bukan hari Sabtu esok ni. Ada peristiwa yang telah berlaku kepada Bani Israel dan orang Yahudi, khususnya berkaitan dengan hari Sabtu. Apa ceritanya? Tahu tak? Tangkap ikan. Bagus, alhamdulillah. Peristiwa tangkap ikan. Tuan-tuan sekalian, baca cerita ni, tengok diri sendiri tau.
ceritanya berkaitan dengan Allah. Pada orang Islam, Allah muliakan hari Jumaat, kan? So hari Jumaat adalah hari kemuliaan bagi orang Muslim. So pada Yahudi dan Bani Israel, Allah kata hari yang menjadi kemuliaan bagi mereka adalah hari Sabtu. Dan antara benda yang telah dilarang dalam hari Sabtu adalah mereka tidak dibenarkan melakukan sebarang kerja. Antaranya adalah menangkap ikan. Tak boleh. Tapi tuan-tuan sekalian, ada satu ketika ni yang menjadi peristiwa Sabat ataupun hari Sabtu ini. Masa tu Allah saja nak uji macam mana mereka punya keteguhan iman. Sejauh mana mereka menyahut seruan Allah. Sejauh mana mereka percaya kepada Rasul, kepada Allah dan hari akhirat. So masa hari Sabtu tu jugalah ikan seakan-akan macam tangkaplah aku. Tak, tuan-tuan sekalian, saya nak tanya. Hari-hari biasa kan, tengok cendol tak selera pun. Tapi kenapa hari Jumaat cendol masa tu rasa macam kepingin sangat-sangat. Kepingin. Rasa macam Allah, rasa macam kempunan semua ada. Walaupun masa tu dah masuk waktu Jumaat, yang memang Allah dah terang-terang bagi tahu jangan berjual beli langsung. Berjual beli kat sini bukan sekadar penjual je. Yang pembeli pun tak boleh. Orang kata penjual yang dah tu macam mana ni rezeki kami. Kami pembeli je. So kami tak bersalah. Allah kata baik kat sini jual beli. Diharamkan jual beli masa solat Jumaat. Sebab kalau kamu buat benda ni, ini kamu telah mencontohi orang-orang munafik punya sikap. Orang munafik punya sikap pada zaman dulu pada hari Jumaat, mereka buat apa benda? Mereka tahu ada pedagang-pedagang baru nak datang. Pedagang-pedagang nak datang. Masa time khutbah Jumaat, mereka keluar, tuan-tuan sekalian. Mereka buat trading dengan pedagang-pedagang tu. Masa khutbah Jumaat. Ini orang munafik. Orang munafik. So, peristiwa hari Sabtu, masa hari Sabtu tu juga Allah nak uji mereka, seolah-olah ikan tu macam ditimbul. Tangkaplah aku sekarang. Walaupun telah dilarang oleh Allah, dilarangkan Rasul yang menyampaikannya. Siapa Nabi yang berhadapan dengan cerita ni, yang bagi larangan ni? Nabi apa? Nabi apa? Nabi Daud. Ni cerita Nabi Daud ni, orang Yahudi ni. Nabi Daud, daripada mulut Nabi Daud yang Allah perintahkan kepada Nabi Daud, sampai kepada kaum kamu, jangan pergi tangkap ikan pada hari Sabtu. Dan hakikatnya mereka telah kufur kepada Allah, mereka still lagi tangkap ikan, mereka buat benda tu. Maka Allah kata, dan Allah sampaikan cerita ni kepada Nabi sampai kepada Yahudi, kamu tak ingat ke kaum kamu dulu orang Yahudi? Mereka ni kesan mereka kufur kepada Allah, mereka tolak Allah, wa kunu qiradatan khasiin. Mereka jadi apa benda? Kera. Ni peristiwa benar, tuan-tuan sekalian. Ada mufassir, majoriti bersepakat, kebanyakan mengatakan mereka betul-betul bertukar jadi kera betul. Walaupun ada mufassir mengatakan mereka sekadar bertukar sikap kera saja. Fizikal mereka kekal, tapi mereka bersikap macam sikap kera. Tapi banyak tafsir kita buka, memang mereka mengatakan fizikal mereka ditukar macam kera. Dan takdir Allah, mereka tidak ada waris, mereka tidak ada keturunan. Sebab bila Allah tukar mereka jadi kera, mereka mati dalam keadaan mereka kera. Mereka tidak sempat tinggalkan sebarang keturunan. Sebab itu kita akan jumpa orang yang ada kulit macam kera, muka macam kera pada hari ini. Tak ada. Walaupun cerita Planet of Apes ada, tuan-tuan sekalian, tapi tidak bermakna itu adalah waris daripada kera-kera yang telah Allah takdirkan kepada orang yang sabat ni. Okay? Planet of Apes, apa tu, bukan cerita dia tu, itu bukan waris dia, bukan keturunan dia. Okay? So ini gambaran, tuan-tuan sekalian. Okay? So kesan kufur kepada Allah, Allah kata, tak ingatkah aku pernah tukar satu kaum daripada kamu, Yahudi, aku tukarkan mereka jadi kera. Kamu tak ingat peristiwa ni? Sama-sama ni orang Yahudi tengah rebel Nabi. Orang Yahudi tak nak ikut Nabi, tak nak ikut apa yang Nabi sampaikan. So kamu tak ingat ke ada orang sebelum kamu ni yang kamu tahu cerita dia, peristiwa Sabat ini semua orang tahu. Takkan kamu tak ingat? Kufur pada Allah, engkar pada perintah Allah, kesannya bertukar jadi kera. Dan Allah bagi tahu khasiin. Yang ni saya nak anda berikan perhatian. Khasiin kalau anda baca, kera yang hina kan. Khasiin ni dalam bahasa Arab, khasiin maksudnya macam kalau anda ada kucing kan, dia macam nak dekat dengan makanan anda buat syuh. Syuh tu, yang syuh tu. Tu khasiin. Syuh. Itu maksudnya khasiin. So memang maksudnya hina lah. Tapi kalau ikut lebih tepat bahasanya, khasiin maksudnya macam mensyuhkan sesuatu. Mensyuh, bukan mensyuh. Menghalau.
Adik tu mesti awak gaya. Menghalau macam kita. Tanda apa kalau kita menghalau ni? Tanda kita melarang, tanda kita tak suka dengan dia, tanda kita jijik dengan dia barangkali, betul? So ini ialah gambaran. Allah kata tak ingat ke peristiwa ni wahai orang Yahudi. Orang yang sama kaum kamu sendiri, keturunan kamu sendiri ditukar jadi kera sebab ingkar pada perintah Allah, dan mereka ni dilayan macam dekat orang dia dekat dengan orang syuh-syuhkan dia. Hina semua sekarang, hina. So sekarang ni kamu masih ada fizikal yang sempurna. Sekarang ni peluang untuk kamu kembali kepada Allah, ikut perintah aku, ikut perintah Allah, dan ikut apa yang aku sampaikan. Okey. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha mau'izatan lil muttaqin. Maka kami jadikan apa yang berlaku itu sebagai satu hukuman pencegah bagi orang-orang yang ada pada masa itu dan orang-orang yang datang kemudian, dan suatu pengajaran bagi orang-orang yang hendak bertakwa. So kenapa Allah takdirkan dia bertukar jadi kera? Sebab Allah berhak untuk buat benda tu, sebagai untuk beri peringatan kepada orang-orang yang akan datang lepas ni. Ibaratnya macam ni lah, macam cerita peristiwa cikgu tadi. Dia beza tak keadaan lepas dia dah berdiri kan? Dia berdiri, semua diam dengan dia ketuk sekali dekat meja. So mungkin semua diam, tapi lepas tu orang bising balik. Betul tak? Dia masih bising balik. Tapi berbeza tak keadaan lepas, kamu main sini, dia panggil seorang yang paling bising dalam kelas tu, dia panggil ke depan, lepas tu dia sebat ke depan kelas. Agak-agak lepas tu orang nak bising tak? Ada beza kan? Walaupun tadi dah tegas dah, kamu semua diam, dia ketuk sekali, dia berdiri. Tapi orang still bising. Sebab barangkali mungkin dia deviate, dia ingkar pada janji yang pertama. Tapi keadaan pasti akan jadi berbeza lepas dia nampak ada seorang yang bising dalam kelas, memang kaki bising dalam kelas, dia rotan kat depan kelas. Taubat dia takkan bising dah. Sebab dia nampak keperitan, dia nampak muka orang tu sakit. Kan? Sebab kena pukul. Dia nampak kesan ada bigat dekat dia punya tangan tu, tuan sekalian. Sebab dia nampak benda tu. Dan Allah gunakan metod yang sama. Aku tukar mereka jadi kera, sehina-hina keadaan, terburuk-buruk keadaan, sampai orang syuh-syuhkan mereka ini. Takkan kamu tak ingat benda ni? Ataupun kamu nak jadi macam mereka juga? That's the way Allah sampaikan peringatan kepada manusia. Okay. So tuan-tuan sekalian, tadi kan ingat lagi tak? Allah konsisten sampaikan mesej al-muttaqin dengan al-muflihun. Dua golongan tadi kan? So al-muflihun kita dah jawab dah. Apa ciri-ciri al-muflihun ni? Dia tak rasa sedih, tak rasa takut. Kenapa dia tak rasa sedih dan takut ni? Sebab apa? Ya? Sebab dia dah mengikut petunjuk Allah. Bolehlah kiranya. Maksudnya dia committed to guidance. Dia buat segala benda yang baik. Dan Allah jamin orang yang berjaya ini adalah orang yang tidak akan rasa sedih dan tidak akan rasa duka cita. Tak rasa sedih dan tidak akan rasa takut. Dan sekarang ini highlighted dekat orang yang bertakwa ini. Satu-satunya benda yang memang Allah committed sampai Allah kata lil muttaqin. Berapa kali Allah ulang muttaqun ni? Tattaqun, lil muttaqin. Apa benda yang anda perasan daripada ayat ni, start daripada ayat ni 63 sampai ayat ke 66, apa central themes yang Allah bangkitkan? Sampai Allah peringatkan kembali muttaqu atau tattaqun, muttaqin. Kalau kamu buat benda ni, kamu akan jadi orang yang bertakwa. Apa yang Allah pesan daripada ayat 63 sampai 66? Apa satu poin yang Allah nak bangkitkan sebenarnya? Beriman dengan apa? Ni semua ni apa benda ni? Ni, kita ambil ayat 63 ni, yang masa angkat gurun Tur, angkat Tur Sinai tu. Apa benda yang Allah perintahkan? Ambil apa? Taurat. So cerita yang mana? Beriman pada kitab. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada Alkitab. This not a playful thing. Ni bukan benda yang kita boleh buat main. Hanya sahaja orang yang bertakwa kepada Allah, dia pasti akan beriman kepada Alkitab. Beriman pada kitab bukan sekadar kita baca, tapi beriman pada kitab, tahu isi dalamnya dan beriman dengan apa yang ada dalamnya. Sampai ayat seterusnya pun cerita benda yang sama. Kesan kalau tak ikut kitab. Ni. Peristiwa perintah ni, jangan tangkap ikan pada hari Sabtu, datang daripada siapa? Nabi Daud. Dan bila Nabi Daud sampaikan tu perintah daripada siapa? Allah. So Allah tak bagi tahu kat kita, bukan sekadar kamu kena ikut Nabi tu, tapi kamu kena ikut apa benda yang disampaikan oleh Nabi tu. That's the important thing.
So beriman dengan message daripada Allah. Quran itu message, perintah daripada Rasul itu pun message. Jadi Allah konsisten nak suruh kita pergi kepada substance, bukan benda-benda yang bersifat fizikal semata-mata. Tahu substance tak? Tahu substance? Pengisian tu yang penting, bukannya benda-benda sifat fizikal. Hari ni Quran Ustaz Alhamdulillah ada. Ustaz pergi rumah saya ada library kitab tafsir. Tapi faham macam mana? Yang itu yang Allah bother. Yang itu yang Allah titik beratkan tuan-tuan sekalian. Bukan sejauh mana anda khatam Quran banyak kali ataupun tidak. Bukan yang menentukan anda ada kitab tafsir banyak dekat rumah ataupun tidak. Tapi sejauh mana kita memahami dan kita beramal. Yang itu yang make sense, yang perlu Allah suruh kita titik beratkan. Boleh? Tuan-tuan sekalian. Okay? Sampai ayat 74 ni tak siap ni. Tak sempat dah ni. 9.30 dah ni. Sebab tu saya kata itu idea je. Sama ada menjadi kebenaran atau tidak, itu kuasa Allah. Saya rasa 67 last boleh, 67 last. Okay. Okay. Cantik dah tu 67 last, supaya anda balik rumah ni baca Quran dan anda cuba kaji dan memahami. Saya cantik sangat Allah takdirkan kita berhenti 67 hari ni, sebab anda balik rumah dengan penuh tanda tanya. Alhamdulillah. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ni cerita pasal apa? Saya ringkaskan. So Nabi Musa mengarahkan kepada Bani Israel, tolong sembelih lembu. So Nabi Musa first kali, saya bagi tahu first kali Nabi Musa bagi tahu yang kena sembelih lembu tu adalah lembu betina. Antazbahu baqarah. Allah perintahkan kepada aku dan aku kena sampai kepada kamu Bani Israel, kamu kena sembelih lembu betina. Baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Mereka berkata, adakah engkau hendak menjadikan kami ini permainan? So masa ini mereka doubt dengan perintah daripada Musa dan mereka tak tahu itu datang daripada Allah. Okey. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa pun jawab, aku berlindung kepada Allah daripada menjadi salah seorang dari golongan orang yang jahil. Sebab lepas ini, saya tak nak beritahu jawapan. Tak apa, nak tahu, saya bagi sikit. Sebab lepas ini Allah bagi tahu siapa yang dikategorikan orang yang jahil ni sebenarnya. Orang yang jahil ni macam mana? So cantiklah tu kita berhenti 67 tu, supaya anda akan tengok ayat selepas ni. Saya bagi hint sebab ini ada rahmah tu. Dia hint tu still bagi. Okey, anda perasan tak lepas tu anda akan jumpa banyak perkataan qalu du'u lana, ni satu. Lepas tu anda jumpa lagi qalu du'u lana, dua. Anda jumpa lagi qalu du'u lana, tiga. Lepas tu ada lagi semuanya. Banyak Dan satu lagi anda jumpa qalu du'u lana, yang kedua anda tengok ni pula. Satu, anda akan jumpa qalu du'u lana banyak. Dan anda tengok respon Musa, ini qalu du'u lana ni respon daripada Bani Israel. Tapi tengok respon Musa. Qala innahu, satu. Qala innahu, dua. Dia boleh je bagi tahu qala yaqulu innahu ni tak perlu. Qala yaqulu innaha baqaratun, ataupun qala yaqulu baqaratun. Tak perlu ada inna, tak perlu ada innaha. Okey, kenapa perlu qala innahu yaqulu innaha? Kenapa respon Musa macam tu, dan kenapa respon Bani Israel macam tu? Dan kenapa, apa kaitan dengan saya beritahu pada anda tadi? Selepas daripada ayat ini, Allah memperlihatkan bentuk-bentuk orang yang jahil macam mana. Dan na'udzubillah, kita tergolong dalam golongan orang-orang sebegini. Sebab ada hadis Nabi sebut ada 6 perkara, ada 3 perkara yang disukai oleh Allah, ada 3 perkara juga yang tidak disukai oleh Allah. Dan antara daripada 3 benda yang tidak disukai oleh Allah itu, salah satunya adalah yang dipraktikkan oleh Bani Israel ini. Apakah dia? Baca dan kaji sendiri. Kalau anda jumpa hadis tu, anda akan tahulah apa benda yang saya ceritakan ini. Ada 3 benda yang sangat disukai oleh Allah. Ya? Good. Antaranya adalah banyak tanya. Sebab kadang-kadang kita rasa banyak tanya ni bagus, tapi in a correct way, in a tengok condition. Tapi Allah dalam ayat ini memberitahu kesan banyak tanya akhirnya akan menyusahkan kamu. Nabi Musa bagi simple je idea, tolong sembelih lembu. Tapi anda tengok dia buat apa lepas ni. Tengok nanti anda baca sendiri boleh, insya-Allah. Saya tinggalkan pertanyaan ini pada anda. Mudah-mudahan anda baca surah Baqarah ni balik, supaya adalah continuation tu. Bukan sekadar kita berhenti kat sini anda pun stop kat sini.
So insya-Allah pada bulan depan Dina. Okey. Bulan depan insya-Allah kita akan teruskan kita punya siri pengajian surah Al-Baqarah dan kita sambung pada part ini. Dan hopefully anda buat homework Boleh. So anda boleh bentangkan hasil dapatan anda, apa yang berlaku selepas Allah perintahkan kepada Musa dan Musa perintah pada Bani Israel sembelih lembu. Okey, boleh Ada soalan tak tuan-tuan sekalian nak tanya? Setakat ni. Ada soalan? Tak ada. Kau ada open house lepas ni? Tak ada. Esok lah kot open house. Anda dah habis puasa 6 tuan sekalian? Belum lagi, alhamdulillah. Kita geng lah kalau belum lagi tu. Kita geng. Sepatutnya saya dah boleh habis esok, tapi kuasa Allah kan, macam mana? Saya sakit tekak sekarang ni. Tekak tersangat kering dan diuji dengan batuk yang sangat teruk. Itulah. So mudah-mudahan 2 hari lagi saya dapat dikompletkan dengan baik lah. Plan saya hari ni, esok habis lah. Tapi tak sempat-sempat lagi. Doakanlah ada kesempatan. Siapa yang tak start lagi masih belum terlambat tuan sekalian. Masih belum terlambat. Sekarang ni adalah 21 Syawal, betul? Tinggal 9 hari je lagi. So adakah anda target nak tunggu 6 hari lagi berpuasa? Percayalah ujian masa itu sangat berat tuan sekalian. Barang siapa yang berpuasa 6 hari yang terakhir sebelum Syawal berakhir, mereka akan menghadapi ujian yang sangat berat. Bahkan ujian mereka lebih besar daripada Bani Israel. Okey, cukup sekadar tuan-tuan sekalian. Tak ada soalan Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah wa salatul asri. Oh, tabung ni tak bergerak tadi Dah bergerak dah?